melihat apakah yang cikgu-cikgu inginkan pada kali ini. Saya tutup dulu ini. Menambah, meningkatkan ilmu yang sedia ada, dapat aplikasi dalam PDPC, trik dan tip. Saya nak yang fokus. Nampaknya agak lebih umum semua ni. Bagaimana nak memaksimumkan penggunaan PowerPoint, belajar hasilkan interaktif PowerPoint. Rakan-rakannya dah penuh dah masuk tu. Nak jadikan video dari PowerPoint, okey. Dapat explore lebih mendalam tentang PowerPoint 365 untuk digunakan dalam PDPC. Buat slide menarik. Okey, sudah sampai berapa dah, 100 orang dah. Yang menarik animation. Okey, terima kasih semua. Ada beberapa poin yang dapat saya tangkap tadi tu. Okey, kita pergi secara umum dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini dapat saya berkongsi untuk kali yang kedua lah tentang PowerPoint ini. Dan kita akan ada kali yang ketiga lagi nanti. Yang kali ini agak lain sikit daripada yang sebelum ini, di mana ada penambahan dan ada pengurangan. Jadi saya akan gunakan silibus yang ada dalam buku yang saya jual ni. Buku ni dicetak baru ni 500 buah. Ada yang tanya, buku ke ibu? Buku lah, buku. Boleh dipegang-pegang, hidup di alam nyata, bukan di alam jin ni. Boleh dipegang. 144 halaman, color semua. Dia tak boleh hitam putih macam tai cicak. Sebab nanti saya nak bercerita dalam tu. Ini PowerPoint, ini warna merah, ini warna kuning bila kita klik gradient. Jadi bila kita buku tu dicetak dengan hitam putih, maka cikgu baca semua sama. Mana merah, mana hitam, hitam semua. Jadi terpaksa saya cetak warna. Mula-mula saya cetak 2 biji saja, kos dia RM56 satu. Jadi cetak kali kedua 500 buah. Dan yang ada lagi tu saya nak habiskan PKP ni. Tinggal 80 buah lagi lah. Tinggal 80 buah lagi dan tak ada dah. Lepas ni saya tak nak cetak dah. Dia kena cetak ni tak boleh sikit-sikit, kena banyak. Bila banyak lambat habis, boleh rosak lah. Jadi siapa nak nanti lepas ni lah. Jadi terima kasih juga pada yang sudah beli. Jadi ini dia punya ingredient dia, isi dia ini dalam buku ni. Jadi saya tak ambil semua. Crop to shape, crop background, remove background, cara pilih gambar yang terbaik, cara nak masukkan image ke dalam teks. Okey, tadi ada cikgu tanya saya. Saya tanya, ceritanya begini, dah guna ke belum PowerPoint yang terkini 365? Belum katanya. Dia takut berubah. Takut berubah semua PowerPoint yang ada selama ini bila masuk Office 365. Dia kata ada berubah tak? Tak berubah, sama je. Seandainya selama ini cikgu punya PowerPoint itu huduh-huduh, dia tidak akan jadi cantik secara automatik, tetap huduh juga. Itu kena faham. Juga ada kan PowerPoint yang dah simpan-simpan dalam itu selama ini. Jadi kalau ada, tapi cikgu buat dulu tu rasanya huduh. Sekarang ni kalau cikgu install 365, tetap huduh. Dan tak akan berubah sampai bila-bila PowerPoint tu. Cuma
dengan PowerPoint 365 ini dia ada ingredient yang kita boleh tambah supaya lebih manis, lebih masin. Dia punya garam, gula tu, Ajinomoto tu mungkin ada banyak lagi daripada yang sebelum inilah. Okey, ini saya buka PowerPoint hari ini dengan kelas hari ini dengan pintu gerbang. Ini bukan PowerPoint 365 tapi PowerPoint interaktif nama dia. Seorang Sifu ni sahabat saya, dia buat tajuk YouTube dia PowerPoint Mania. Okey, saya klik situ. Apa yang terjadi? Okey, ini papan semua ni dibuat dengan PowerPoint. Cuma rama-rama sebelah kiri tu dia ambil dari Google dan juga pokok-pokok di bawah tu. Dan di belakang pagar ni air laut. Sama air laut tu pun dia ambil dari PowerPoint dari Google juga. Bahkan ada air laut yang hidup. Bila angkat dia punya, orang panggil apa ni, langsir apa ni, air tu dia bergerak-gerak lah, berkucak-kucak. Ini salah satu benda dalam PowerPoint yang mungkin cikgu tengok, wow, ada benda yang tak pernah tengok selama ini. Maklumlah duduk betapa lama dalam gua, tak pernah keluar, tak pernah tengok apa yang terkini yang ada dalam PowerPoint ini. Okey, itu pintu gerbang pembukaan lah. Dan ini contoh-contoh PowerPoint yang saya buat. Kita guna PowerPoint sama je 2016 dulu masa belajar ni, 2019. Sekarang ni dia ada benda-benda barulah di PowerPoint baru ni, ada mock, ada idea design idea, ada macam benda-benda yang baru. Ini gambaran asas awalnya. PowerPointnya bentuknya agak panjang, 4 segi panjang. Kemudian dia berwarna comel. Lagi dia tulisannya tak banyak. Ini ciri-ciri PowerPoint abad 21 ataupun dipanggil WCP, Word Class Presentation. Word Class Presentation. Jadi dalam PowerPoint akhir zaman ini, tulisan hendaklah ringkas. Ringkaskan tulisan Anda, huraian ada pada diri Anda. Jadi tidak lagi seperti kita belajar di maktab dahulu, ya, cikgu-cikgu, di mana rakan-rakan kita menggunakan PowerPoint yang diletakkan dalam PowerPoint itu sepenuh-penuhnya isi. Nombor satu. Jadi yang terkini isinya tak ada dalam PowerPoint. Isinya duduk mana? Isinya ada di hati kita dan di kepala kita. Wow, cuma yang di PowerPoint itu hanyalah ringkasan-ringkasan saja. Slide terkini tidak lagi menampilkan tulisan banyak. Dulu bila kawan kita present waktu maktab bunyi kecing, degung, dan hari ini benda tu tak berlaku lagi. Tak ada lagi PowerPoint yang jenis bunyi-bunyi. Kalau kita nak kembali pada PowerPoint WCP, Word Class Presentation, orang-orang sudah guna, dan di Indonesia mereka sudah buat beberapa kursus mengajar berhari-hari macam mana nak buat PowerPoint ini, ya. Okey, tulisan. Slide abad 21 ini tidak lagi menampilkan tulisan-tulisan yang banyak. Jadi slide abad 21 ini kita nak guna hari ini PowerPoint 365. Boleh faham, ya? Kita guna PowerPoint 365 untuk buat slide abad 21. Tidak ada lagi yang namanya huraian dalam slide. Yang ada hanya poin-poin penting, manakala huraian ada dalam kepala anda. Dengan itu, penceramah mestilah bersedia dari awal dengan bahan sebelum kita bentang tu kita kena sedialah. Jangan masa nak ceramah tu baru kita buka tengok PowerPoint. Jadi kita pun tak faham, kita baca lagi, apalagi orang lain lagi tak faham. Hindari tulisan-tulisan yang banyak, apalagi jika tulisan itu tak boleh dibaca oleh audiens dalam dewan. Jadi seorang Indonesia yang buat buku tentang PowerPoint ini, nama dia Hongki Hojanto.
Saya ini kalau di Indonesia tu daripada Aceh ke Medan ke Pekanbaru, saya sudah habislah satu Sumatera tu, dan Pulau Jawa, daripada Jawa sampai ke Jogja saya sudah sampai, cuma Surabaya belum. Saya tengok, mana-mana saya pergi Indonesia, saya akan singgah kedai buku. Saya akan curi masa untuk cari buku-buku, dan buku tentang PowerPoint saya tengok dari hujung ke hujung Indonesia. Setakat yang saya tengok itu tidak ada kecuali satu-satunya buku yang ditulis oleh Hongki Hojanto. Dan di Malaysia buku yang hampir mirip dengan beliau itu adalah buku yang saya buat tu lah. Hampir mirip, 90% itu dialihkan bahasa Melayu, dan ada penambahan, ada tokoh tambah lagi lah. Jadi dalam buku itu beliau berkata, sebelum kita ceramah, ya, kita hendaklah ambil tahu dewan tu sebesar mana. Makanya saya kalau pergi ke jauh-jauh nak ceramah tempat yang saya belum pernah pergi, saya minta mereka tu tolong hantar gambar. Saya nak tengok dewan sebesar mana, mana kiblat ke arah mana. Dulu saya pergi ke sekolah SMK Merpati di Tawau, Sabah. Sebelum sampai, saya sudah sampai dengan fikiran saya lah, saya dah sampai di fikiran saya. Jadi kita kena bayangkan, kata Hongki Hojanto, anda duduk dalam dewan, kalau boleh anda pergi awal sebelum ceramah, anda berdiri di tengah, berdiri di belakang, pasang slide anda tu, tengok tulisan anda tu apakah boleh dibaca oleh orang di belakang. Kalau orang paling belakang tak boleh baca, kalau orang depan pun tak nampak, apalagi orang belakang. Jadi tulisan itu mesti boleh dibaca oleh orang paling belakang. Makanya slide abad 21 cirinya ke seterusnya adalah dia banyak, kerana kita pecah-pecahkan, setiap poin itu dipecahkan. Tidak lagi satu slide ada 5 poin, tak ada. Satu slide, satu poin. Satu slide, satu poin. Jadi jangan jadi penceramah seperti ini. Orang ceramah, dia tidur. Sebab bukan dia puasa dia ni. Dia tak puasa, saya rasa dia ni. Sebab ceramah yang sangat membosankan. Nama pun doktor, nama pun profesor kan. Tapi bahan ceramah masih ketinggalan jauh. Bukan up to date, out of date. Ketinggalan jauh ke belakang. Ilmu banyak, tapi cara mempresent itu gagal. Jadi kita perlu belajar cara nak present yang menarik orang. Macam mana orang dengar sekali. Maklumlah kita pergi ceramah tu bukan sekali setahun, sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Macam saya pergi ke Tawau, sekali seumur hidup saya pergi ceramah di tempat lain. Biasanya sekali seumur hidup jumpa budak tu, tahun depan dia pergi sekolah lain dah. Jadi gunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk memberi ceramah yang terbaik. Okey, seterusnya saya tak ingat berapa poin Size slide ceramah yang dulu dan kini berbeza. Okey, ini bab 4 ni tentang layar. Yang dulu slide dia tu, dia punya size dia tu 4:3. 4 lebar, 3 tinggi. Dulu saya pun pakai yang ni juga dulu waktu di maktab dulu. Tapi hari ini ukuran slide yang terkini adalah 16:9. Dia lebih lebar lagi ya. Yang warna apa ni, kelabu ni di sebelah 16:9 tu adalah saiz 4:3. Manakala yang besar, yang merah dengan kelabu ni adalah saiz 16:9. Dia lebih lebar ke macam TV kita hari ni lah, lebih lebar. Namun ada juga yang masih menggunakan saiz 4:3, ada juga. Ini hijau ni. Yang hijau ni adalah 16:9, dan yang oranye itu adalah 4,3 4/3. Saya suka menggunakan yang lebar ni. Kenapa yang lebar ini? Kita boleh masukkan gambar, gradient dan juga tulisan. Tapi kalau yang 4/3 tu dia agak minimal lah, terhad. Tak boleh masuk lain-lain. Ini contoh dia. Yang kiri tu paparan lebih kepada vertikal. Vertikal tu menegak, 4/3. Yang kanan paparan dia 16:9, lebih kepada horizontal. Dan telefon yang terkini hari ini tu mereka berlumba-lumba menciptakan image yang lebih horizontal. Bahkan ada telefon Vivo ke apa, dia tak ada bingkai. Termasuk telefon apa kawan saya beli itu, dia tak ada bingkai. Saya pakai ni Huawei, masih ada bingkai lagi bawah atas. Tuan-tuan punya lah tu telefon mahal-mahal tu.
Jadi macam mana kita nak dapatkan saiz itu? Okey, saya tunjuk dulu kita punya PowerPoint. Ni saiz tu ambil kat mana tak tahu kawan-kawan kita ni. Alamak, tengah present tak jumpa nak undur kat mana. Okey, dia punya ni PowerPoint dia ni. Cikgu, saya minta maaf ya, sebab mungkin ada cikgu-cikgu di kalangan kita ni yang agak linu sangat. Dia benda ni pun tak tahu. Mungkin cikgu kata, alah Cikgu Hisham, benda tu pun nak tunjuk. Kan, benda tu pun nak tunjuk. Okey, atas ni kita beri laluan kepada rakan-rakan kita yang agak linu sangat-sangat. Linu sangat-sangat. Ada rupanya dia maju bab lain je. Bab benda-benda gini ketinggalan sangat-sangat. Ini paparan berapa ni? 43 ke 16.9. Ini lebar 16.9. Jadi untuk mendapatkan saiz seperti ini, atas ni kiri ada design. File, hujung sekali, home, insert design. Okey, klik design ni. Klik design ni dia bukan, kenapa pula? Hang sekejap. Dia bukan ada yang itu je, ada yang terselindung, yang tersembunyi di sebalik ini. Sekejap Laptop saya sebenarnya 16 GB RAM dia, tapi musim PKP jadi 8. Saya nak bongkar takutnya makin rusak. Dia kata kawan saya tu buka screwdriver, buka bawah tu, cabut RAM, ambil pemadam, pasang balik. Tapi tak ada screwdriver yang halus tu. Jadi sikit hang lah. Okey, cepatlah, ada orang tunggu ni. Dah ni. Okey, ni design. Kita ambil yang kosong lah, yang ni kosong. Ni design. Jadi bila kita klik, saya klik paku dulu sini biar dia tak ke mana-mana. Nampak di sini keluar macam ni kan. Ini design. Apa hiasan dalamannya? Dalaman dia. Untuk mengubah skala, kita pergi ke sebelah kanan. Di sini. Di sini ada slide size, ada format background, dan ada design idea. Ini yang ada dalam PowerPoint 365 ni. Design idea dengan satu lagi morph ni. Morph bukan kat sini. Morph dekat animation ni. Jadi kita pergi dekat size ni, kita klik sini. Cikgu jangan takut-takut klik sini. Klik je, dia tak meletup komputer cikgu tu. Jangan takut untuk explore. Kalau rusak, beli lagi, banyak dia dekat kedai tu. Jangan takut. Okey, klik sini. Ada dua pilihan, nampaknya dua pilihan. Standard 4 skala 3. Ni 4 skala 3. Bila kita guna 4 skala 3, dia nampak dah terkeluar dah, tak muat, sempit sangat. Okey, kita tukar lagi sini, side size, klik wide screen. Dia dilebar. Itu dua pilihan yang nampak. Ada lagi yang tak nampak. Ni bawah dia ni ada tulis tu apa tu? Custom slide size. Scissor custom slide. Custom slide ini bila kita klik, ada pilihan lain rupanya di sini, iaitu pilihan wide screen, on screen show, letter paper. Kita tak guna di Malaysia letter paper. Saya dulu alumni dari Indonesia. Kita semua surat semua kat sana kita gunakan size yang ini, letter paper ni. Dia A4 tapi lebih memanjang ke bawah. Ini ada A3. Saya buat bulletin memakai A3. Ini ada A4. Entah ada tidak dalam grup kita satu orang sahabat cikgu tadi, bukan cikgu orang IDK, dia tanya saya, apakah dalam PowerPoint tu, maksud gitu lah, dia tanya, apakah Cikgu Hisham menggunakan software tertentu dalam PowerPoint untuk buat bulletin? Nggak ada sih, saya pakai ini aja semua ni. Ini A4, klik OK. Jadilah bentuk A4 dan berdirikan dia tu. Jangan tidurkan dia ni. Begitu. Ni. Bahkan banner pun ada ni. Banner untuk buat banner. Setakat ni saya pernah buat banner dengan PowerPoint, ingat cepat sangat. Saya print ukuran dia 9 kaki kali 5. Lebar 9 kali 5 untuk letak di dewan. Okeylah 9 kali 5 kalau dalam kelas
agak besar lah saiz tu. Bila tak di dewan dia agak kecil lah, sebab dewan tu besar kan. Dan di bawah sekali ni ada custom pilihan-pilihan lain yang kita boleh create sendiri, kita nak saiz apa. Okey lah, kita kembali pada ni. Okay, selesai bab saiz. Jangan tak